Okey, sebelum tu kita mulakan pelajaran kita ni hari ni dengan umul kitab Al-Fatihah. Okey, lepas tu jangan lupa lah ya baca doa untuk menuntut ilmu tu yang biasa awak baca. Okey, macam mana? Dah breakfast semua? Dah makan Semua PKP ni okey ya? Semua tak ada masalah tak? Ada masalah kena share ya. Mana tahu ada masalah. Pastikan semua cukup lah ya keperluan untuk makan semua Kalau ada masalah sila share. Nak PM cikgu pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita masuk. Mana kita nak mulakan. Okey, isu berkaitan dengan keluarga lah ya. Okey, semalam cikgu dah masuk sikit je kan. Okey, sekarang ada okey. Sekarang cikgu akan terangkan sedikit lah. Cikgu terangkan apa yang perlu awak tahu kalau nak cerita. Untuk pengetahuan banyak nak cerita ni, tapi cikgu akan lebih fokus untuk yang mana yang kita perlu tahu untuk nak SPM lah ya. Tambahkan sikit-sikit yang lain. Okey, isu dia ada dua. Itu satu ialah perancangan keluarga. Sorry ni ejaan salah perancangan keluarga, itu family planning. Dan kedua, mengatasi kemandulan ataupun overcoming infertility. Okey, sebelum tu cikgu punya ni banyak dalam bahasa Inggeris tapi harap-harap boleh lah, tapi cikgu akan terangkan dalam bahasa Melayu jugalah. Okey, pertama, perancangan keluarga. Maksud perancangan keluarga tu lah dia punya perancangan dia, keluarga dia macam mana, nak anak berapa, nak anak jarak tu macam mana. Okey, tapi masalah perancangan keluarga ni biasanya dibuat oleh orang yang mudah, senang dapat anak. Okay, so dia kena merancang lah. Kalau tidak, dia punya anak akan terlalu rapat. Dia ada banyak isu lah kalau rapat ni, daripada segi kesihatan, daripada segi penjagaan. Okay, ataupun ikut dia. Mungkin dia ada masalah apa, masalah kesihatan ke, menyebabkan kena jarakkan anak. Kita tengoklah macam mana cara-cara untuk kita nak buat family planning planning daripada segi anak lah daripada bukan segi perancangan kewangan. Kewangan nak belajar lain pula lah. Okey, so bagaimana untuk preventing pregnancy or contraception. Contraception tu ialah apa tadi tu, perancangan keluarga lah contraception adalah menghalang daripada kehamilan, pencegahan kehamilan. Okey, konsep kehamilan ni konsepnya ialah dia ada. Okey, konsepnya ialah tiga konsep. Sama ada kita nak menghalang daripada ovum terbentuk. Ovum terbentuk proses apa? Oogenesis kan, menghalang proses penghasilan ovum. Kedua, menghalang sperma daripada sampai kepada ovum. Maksudnya menghalang persenyawaan. Kemudian yang ketiga, menghalang daripada ovum yang telah tersenyawa, maksudnya zigot tadi lah kan, daripada berkembang menjadi fetus lah, terus berkembang dalam uterus lah. So ada tiga cara itu. Okey, cikgu lebih kepada ini cara dari segi saintifik. Nanti kita kalau kita sebagai orang Islam ni ada cara yang boleh, ada cara yang tak boleh. Ini awak kena tanya ustazah pula, tanya ustazah pula lah ya. Okey, mana cikgu tahu, cikgu cakap lah, cikgu tak berani nak cakap ni. Dari segi agama kena tanya orang yang lebih arif. Kita mesti cari ilmu kepada orang yang betul. Okey, kaedah pencegahan kehamilan. Okey, kaedah pertama ialah kaedah semula jadi, natural method. Maksudnya kita tak ada guna apa-apa bahan atau alat lah. Cara semula jadi, dan cara ini memerlukan ilmu lah.
Okay, apa-apa pun kena ilmu kan, tapi ini cara ilmu yang betul lah. Okey, pertama adalah cara rhythm. Kita tengok cara rhythm, cikgu akan terangkan. Vagina secretion maksudnya rebesan yang dikeluarkan di vagina. Kemudian suhu. Okey, cikgu akan cerita sikit-sikit je ini sebab ini tak biasanya dia tak ada cerita, tak adalah soalan dalam SPM. Okey, cara rhythm ni, okey, ni cara rhythm kita kena check kita punya ni perempuan lah ya. Check dia punya kitar haid. Ni tengok kitar haid ni. Okey, kitar haid kan ingat lagi tak ada dalam kitar haid tu ada perkembangan folikel, ada proses pengovulan ataupun ovulasi. Okey. Dan dia berkaitan dengan pengetahuan kita tentang berapa pengetahuan kita tentang berapa lama ovum atau usus sekunder boleh hidup di dalam tube fallopian, dan juga berapa lama sperma boleh hidup apabila masuk ke dalam uterus dan sampai ke tube fallopian tu. Itu pengetahuan yang perlu ada yang ingat semalam tu. Usus sekunder lebih kurang 24 jam, sperma lebih kurang 3 hari. Berdasarkan situlah kita boleh tengok bila waktu subuh. Tapi dengan syarat juga perempuan tu dia punya tarikh kitar haid dia regular lah. Contohnya tetap 28 hari ataupun 30 hari ke. Dia beza sikit lah setiap orang tu. Tapi asalkan regular, dia tak boleh ada orang tu bulan ni ada, lepas tu 2 bulan pula baru satu kitar haid lagi. Kadang-kadang cepat, kadang lambat. Ini lebih kepada yang normal, yang regular punya kitar haid. Okey, ini pun dia bagi catat ni adalah untuk orang yang regular lah. Tapi orang boleh tengok sini ada juga dia bukannya percentage untuk tak mengandung tu bukan 100% lah. Kalau ni kalau ini infertile, dia kata sini infertile tu maksudnya tak subur tapi ada juga percentage untuk boleh berlaku proses persenyawaan. Ini dia buat secara umum, dia buat daripada statistik mereka lah tapi maksudnya kalau betul-betul kita nak ada pregnancy, hubungan diadakan pada waktu subuh. Kalau tak nak ada pregnancy, waktu tidak subuh. Okey? Okey, kemudian kaedah suhu. Kaedah suhu ni pun isteri tu dia kena ambil dia punya suhu ni setiap hari. Biasanya bangun tidur. Sebab suhu ni, suhu badan kita kan, suhu badan manusia kan kita kata 37 kan, suhu normal manusia. Tapi kita ada fluctuation sikit dalam suhu ni. Kalau tengok sini daripada 36.2 sehinggalah maksimum dia 37.1. Suhu ni pun tak betul-betul tak tepat lah, sebab suhu badan kita pun berubah kan kalau ikut kondisi badan kita. Kalau demam, suhu naik pula. Sebab itu untuk nak buat teknik suhu ini kena ambil suhu badan setiap hari. Isteri tu bangun pagi, dia kena ambil suhu badan tu, lepas tu dia buat chart. Barulah tahu bila waktu ni days ni 1.27 ni bukannya tarikh, ini days hari-hari kitar haid tu. Hari pertama sampai 27. Ini kalau masa waktu haid ini dia punya suhu rendah sikit, lepas tu sebelum ovulasi dia turun sikit. Kemudian dia naik sikit. Di sini. Lebih kurang di sinilah. Lebih kurang kita bukannya tepat waktu ovulasi, tapi lebih kurang waktu ni dia ovulasi. So waktu ni maksudnya dia kena, kalau nak ada anak, macam orang yang susah dapat anak, mungkin waktu ni betul-betul waktu ni adakan hubungan suami isteri. Okey. Itu kaedah suhu. Tapi bila sampai waktu boleh belajar lagi lah dia. Ini untuk pengetahuan kita. Okey, kemudian cara cara yang vagina secretion. Vagina secretion ini bagi perempuan kita ada perempuan tahulah, lelaki pun tak tahulah Ada
secretion vagina ada keluar lendir kan. Dan lendir waktu pula berbeza-beza. Sebenarnya dia berbeza-beza mengikut waktu ni jugalah. Sebab dia berkaitan dengan hormon. Dia ada kepekatan yang berbeza-beza. Biasanya waktu nak ovulasi tu, kalau tak silap cikgu, dia lebih pekat. Dia punya thickness itu. Awak boleh check lah ya. Cari, boleh Google saja semua-semua ni Okey, ini kita nak tengok pula bagaimana nak, seterusnya kita tengok bagaimana nak menghalang kehamilan. Tadi kaedah sebenarnya ni kan. Ini kaedah penggunaan ubat-ubatan, bahan kimia ataupun alat. Okey. Tadi kan kita kata caranya sama ada nak elakkan ovulasi, nak elakkan persenyawaan ataupun nak elakkan penempelan lah ya. Maksudnya uterus mengelakkan blastocista itu daripada menempel dan seterusnya berkembang. Ada 3 cara tu kan. Okey, ini yang biasa contraceptive pill, maksudnya pil penghalang kehamilan. Ini perempuan ni semua yang ni semua yang dia dibuat oleh wife, isteri. Dia pertama ialah ubat perancang kehamilan. Ubat-ubat perancang kehamilan ni dia hormon lah, biasanya estrogen, progesteron. Okey, ini perlu diambil, ada dia punya tarikh dia. Setiap hari, kita pastilah macam mana dia punya jadual dia, tapi biasanya kena ambil setiap malam, ambil sebelum tidur. Dan dia tak boleh lupa. Sebab dia ada dia punya cara dia lah. Sebab dia itu menghalang ovulasi. Dan sebab selalu orang terlupa, bila terlupa habislah ya. Bukan habislah. Maksudnya kalau tak nak hamil, boleh berlaku kehamilan. Okey, sebab itu ada contraceptive implant dengan contraceptive injection. Implant ni dia lebih kurang satu macam panjang plastik, panjang panjang ni diimplantkan dekat sini. So di situ ada hormon lah. Hormon tu akan rilis perlahan-perlahan. So maksudnya tak perlulah setiap malam ambil pil tu. Dia mungkin dia banyak jenama lah contraceptive implant ni. Dia tak payahlah nak risau dengan masalah lupa lagi. Injection pun sama. Injection dia inject, contraceptive injection. Implant dengan injection ni ada berbagai jenama lah ya. Tapi ambil yang penting ambil dengan nasihat doktor. Jangan menghentam lah. Ini semua doktor yang buat lah. Injection ni. Pil pun doktor bagilah. Tapi kita tak pastilah kalau dekat farmasi ada over the counter ke tidak ya. Okey, seterusnya spermicide. Maksudnya membunuh bahan kimia, bunuh sperm. Maksudnya tak bagi sperm matilah. Tak bagi persenyawaan berlaku. Diaphragm ada letakkan satu alat diletakkan pada di hujung cervix perempuan. Kemudian female condom, mungkin doktor dengar lah, tapi ada female condom. IUD, intrauterus device. Maksudnya bawa masuk satu alat ke dalam uterus. Nanti kita tunjuk nanti cikgu tunjukkan. Kemudian female sterilization. Ini yang permanent lah ya. Oh, bukan VBAC, silap aja ni, vasectomy. Female sterilization. Nanti kita akan tengok macam tu. Okey, lelaki pula biasanya female condom ataupun vasectomy. Vasectomy tu perkataan kan ada vasectomy tu maksudnya lelaki punya salur sperma. Ductus sperma. Ductus sperma tu dipotong. Boleh cek balik tengok ductus sperma tu kat mana. Dipotong. Okey. Tak ada gambar pula ya. Okey. Awak boleh Google lah kalau kita tengok Google kan. Tak pernah kan Google kan keluar macam-macam pula. Kalau tengok sini, kalau patah balik. Tengok ya, patah balik mana.
Vasektomi, laki mana? Ni. Kan ductus deferens ni. Ni, potong kat sini. So, sperma tak ada lah. So, air mani ni tak ada sperma lah, kosong. So, tak boleh berlaku lah proses persenyawaan. Sebab sperma kan, penghasilan sperma kan dalam testis. So, sperma terhasil ni tak dapat disalurkan keluar sebab telah dipotong dia punya ductus sperma. Nama dia apa? Vasektomi. Okey, seterusnya. Okey, mana. Okey. 2, 3. Okey, so kita tengok ini causes of. Okey, kedua kemudian infertility maksudnya kemandulan. Kemandulan ni banyak sebabnya. Tengok tu, unexplained, 22% unexplained. Allah Maha mengetahui. Fallopian tube disease maksudnya penyakit berkaitan dengan tiub fallopian. Ni agak tinggilah, 35%. Male factor, jangan kata tak ada male factor. Male factor pun kat tinggi ni, 30%. Mungkin masalah kepada suami. Ini masalah kepada isteri. Ini unexplained. Endometriosis maksudnya ada masalah dinding uterus dia, kadang-kadang ada ada endometriosis, kadang ada ketumbuhan pada dinding uterus. Others mungkin masalah lain, masalah lain seperti apa ya? Masalah lain seperti tak ada hubungan ke, mati pucuk ke, atau unexplained ini. Unexplained maksudnya tak tahu. Segi medical dah check, laki check, isteri pun check, suami pun dah check semua, tapi tak boleh juga mengandung. Itu unexplained. Itu Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita, untuk pasangan tersebut. Okey. So, untuk kita ni, kita tengok dulu macam mana, apakah faktor-faktor untuk nak pregnant. Salah lagi je, become pregnant pula jadinya. Okey, mesti ada apa? Secondary usak atau ovum, egg. Perempuan mesti ada bertelur lah ya, ataupun secondary usak atau ovum. Sperma mesti boleh berjumpa dengan sperma, maksudnya sperma boleh masuk nak jumpa dengan ovum. So kena ada clear. So untuk itu mesti ada clear pathway between the two. Maksudnya kena ada, tak ada sperma masuk, tak ada halangan untuk berjumpa dan bersenyawa dengan ovum untuk proses persenyawaan berlaku. Okey, tadi cikgu dah cerita, tadi kan kita dah tengok kan daripada segi percentage yang infertility ni. Ini tengok main factors, faktor-faktor utama dalam ketidaksuburan ataupun kemandulan. Female factor, ketidakseimbangan hormon. Ini macam-macam lah. Mungkin disebabkan oleh hypothyroidism ni, hormon. Hyper ini pun juga semua ni hormon lah. Ataupun ni semua hormon. Ini eating disorder, maksudnya ada masalah makan. Mungkin apa tu kita belajar form 4 tu apa anorexia, ataupun terlalu gemuk pun kadang-kadang ada masalah ya. Ataupun extreme weight loss. Ni antara masalah-masalah pada perempuan. Okey, male factor pula. Ni suami punya. Sperm count, maksudnya sperm concentration dia. Sperm dia sikit, rendah, tak banyak. Mortality, ada sperma ataupun tak boleh nak berenang. Atau berenang sekejap dah mati. Sebab kalau dia apa? Mungkin struktur, morfologi ni struktur mungkin disebabkan oleh hormon jugalah, low testosterone. Lelaki kan ada hormon testosterone, excessive heat. Panas. Okey, kita tengok sistem pembiakan lelaki kan dekat luar badan. Sebab apa? Dia nak jaga. Ada sebab tu Tuhan buat sistem pembiakan lelaki di luar.
perempuan dalam. Itu ada hikmah setiap kejadian Allah itu. Okey, excessive heat tight, tu ada orang cakap dulu kan, tight pakai terlalu ketat, seluar ketat pun boleh menyebabkan masalah kemandulan. Ini kena cek balik ya, dia punya percentage betul dia. History of testicular trauma, ada trauma lah pada testis, ada luka, ada masalah pada testis. Okey, dan yang ketiga, tubul ataupun uterine factor, maksudnya dalam uterus lah, anatomi organ pembiakan masalah kepada organ pembiakan perempuan. Ini mungkin siapa tu yang awak nama apa yang kata ada masalah pada struktur, cikgu rasa ni. Siapa ni yang pengawas dia? Apa nama? Natul anak cikgu Azlita ni. Kan awak mungkin boleh share lah. Sebab dia ada anatomi berstruktur. Okey. Bagaimana nak overcome? Mula-mula masalah. Biasanya apabila kahwin kalau the first year tu tak ada anak tu okey lagi lah. Kalau dah masuk second year tak ada anak tu, pasangan itu need to do something lah. Kena usaha lah kan. Kan Tuhan suruh kita usaha, doa, tawakal. So kena pergi jumpa doktor lah. Untuk nak doktor boleh kenal pasti apa masalahnya. Jumpa gynae boleh tahu apa masalah. Sama ada masalah itu kepada suami ataupun masalah kepada isteri. Okey. Bagaimana nak mengatasi? Cara atasi ada beberapa cara. Pertama, guna treatment hormon. Dekat pasaran pun ramai juga orang jual yang macam-macam. Untuk tak pergi hamil apa-apa pun, orang jual ke apa pun, kita sebagai pengguna lah mesti cari ilmu, dapatkan ilmu yang betul. Tanya orang yang pakar, dapat ilmu daripada pakar. Jangan duit habis beribu-ribu tapi masalah lain pula yang timbul. Dapatkan daripada pakar. Okey, ini masalah bagaimana untuk mengatasinya. Ada beberapa cara. Biasanya pertama doktor akan cek ada masalah, dia akan bagi hormon dulu. Okey, hormon dulu. Mungkin perempuan tu hormon ada masalah kejadian hormon, mungkin doktor akan bagi hormon perangsang ovulasi ataupun hormon perangsang pagi. Mungkin dia punya usit primer dia tak boleh develop. Doktor akan buatlah test semua ni, test ambil darah, test apa masalah hormon dia. So doktor akan prescribe dengan hormon treatment. Ni semua doktor punya prescription lah, doktor punya keputusan lah. Kita mesti dapat. Okay. Ini bagaimana nak mengatasi? Ini adalah salah satu caranya adalah intrauterine insemination. Ini adalah pemanian beradas. Biasanya pemanian beradas ini diambil untuk jika masalahnya ialah masalah suami. Sperma count dia kurang ataupun sperma dia tidak aktif. Okey, di mana sperma di-collect kemudian dimasukkan ke dalam uterus melalui vagina isterinya. During this procedure, sperm is collected in the clinic and concentrated in the lab into a small pellet. This pellet of concentration sperm is then directly inserted, dimasukkan terus ke dalam uterus perempuan. Ini decreasing the number of obstacle the sperm. Ini masalah kepada sperm lah. Sperm mungkin masalah sperm ataupun masalahnya tak ada clear pathway di sini. So kena ada satu alat untuk nak pastikan sperma ni tak terhalang di sini. Terus ke sini. So sperma akan berdang untuk pergi boleh sampai ke sini lah. So itu apa nama dia? Melayunya ialah pemanian beradas. Englishnya intrauterine insemination. Okay. Ini if the problem stem from abnormal anatomy, maksudnya
struktur sistem pembiakan tak normal lah. If the design to correct the anatomical abnormality, boleh buat surgery. Kalau dia abnormal anatomy, boleh buat surgery, buat pembedahan untuk nak betulkan masalah itu. Untuk create an implant friendly environment is an option. Maksud nak bagi dia implant friendly itu maksudnya senang lah. Secara semua jadi akan berlaku proses persenyawaan dan juga proses penempelan. Okay, what can you do kalau wife keep track of your cycle days? Ini penting ni. Orang yang buat IVF ni dia kena keep track of your cycle days. Okay, ni IVF mula-mula kena orang yang nak buat IVF ni teknik yang seterusnya. Teknik yang pertama tadi in vitro insemination kan, permainan yang beradas. Okay, ini yang kedua, in vitro fertilization. Ini teknik ni orang tahu sebab dia ada dalam buku teks. Kena tahulah, dia boleh tanya soalan essay bagaimana kaedah in vitro fertilization ini. Okay, in vitro fertilization secara umumnya mula-mula perempuan dia ambil telur dia. Sebelum nak ambil telur, perempuan tu akan diberi hormon dululah. Itulah kadang-kadang perempuan kan pertama kan tadi kita katakan dia beri hormon treatment kan. Kadang lepas bagi hormon treatment terus mengandung. Mengandung boleh kembar pula. Sebab apa? Bila bagi hormon, biasanya kalau normal setiap bulan satu keluar kan. Satu keluar. 2 bulan lepas sebelah ni pula. Alternate. Tapi kalau bagi hormon tadi mungkin lebih daripada satu usid primer yang develop pula. Itu yang keluar banyak tu. Tu yang boleh kita dengar kan ada kembar 4. Normal biasa kembar 2 biasa. Ada yang kembar 3, kembar 4. In fact ada kembar 6 pun kan. Boleh Google macam-macam. Tu biasanya kita tengok pada sejarah dia orang tu ada ambil hormon. Okey. Ini cerita ambil hormon untuk proses in vitro. Kalau dekat Malaysia ni yang famous in vitro kita punya Agung Pemansuran Agung. Dia mula-mula kahwin tu susah dapat anak, lepas tu dia buat IVF. Anak IVF boleh tengok lah, awak boleh baca dia punya macam mana dia buat. Dan sehinggalah Pemansuran Agung membina satu yayasan yayasan apa nama tak saya cikgu apa adalah namanya yayasan yang mana untuk orang yang susah mengandung, orang yang adalah yang untuk orang-orang yang B40 ni yang susah, yang tak boleh mengandung, nak dapat anak, nak buat sebab nak IVF ni kalau buat dekat swasta bukan murah mahal. Boleh dapat pergi isi borang untuk dapatkan khidmat daripada yayasan Tengku Aminah lah, cikgu saya kalau tidak nama dia, boleh check dalam ni. Lepas tu Siti Nurhaliza pun anak dia Afiah tu IVF, dia pun dah jadi duta kepada satu klinik kesuburan ini. Apa cakap cikgu kalau tak silap cikgu jalan pergi Shah Alam tu ada dekat satu di Jantas tu ada dia punya iklan tu. Ada teknik kita tengok. Okey, kita teruskan macam banyak cerita pula. Okey, bagaimana IVF ni dilakukan. Okey. Pertama sekali hormon, lepas tu collect diambil egg ini diambil, maksudnya usid sekunder lah diambil. Lepas tu dalam masa yang sama sperm pun di-collect. Kemudian dilakukan proses disenyawakan. In vitro tu maksudnya di luar badan dalam badan yang maknanya in vivo. In vitro maksudnya di luar badan, maksudnya dibuat proses di luar daripada badan perempuan itu, isteri itu dibuat persenyawaan. Persenyawaan dapat zigot. Lepas tu ada 2 sel, 4 sel, 8 sel. Lepas tu embryo ini dimasukkan ke dalam uterus. Mungkin masukkan 1, mungkin masukkan 2. Dan di sini mungkin yang dapat ni mungkin sekali buat mungkin boleh dapat banyak. Mungkin boleh dapat 5, 6, 7, 8. 2 saja masuk. Ataupun 3 masuk. Ataupun 1. Yang lain sebenarnya kita boleh
simpan dulu. Simpan dalam, bukan simpan dalam peti ais, simpan dalam freezer dalam liquid nitrogen. Adalah alat-alat untuk simpan ni, embrio yang mana yang dah buat ni jadi embrio tu banyak-banyak ni. Boleh simpan. 3 mungkin nak masuk. Lepas tu masukkan untuk berlaku proses penempelan. Mungkin menempel, mungkin tak menempel. Bukan sekali buat boleh berjaya ni peratus kejayaannya adalah cikgu tak ingat berapa peratus kejayaannya. Mungkin seorang terus pertama kali buat terus jadi. Ada mungkin beberapa kali buat. Bila nak menempel ni, itulah kan kita kata kena keep track kan. Keep track of you punya menstrual cycle supaya maksudnya masa hari nak masukkan tu pun kena tahulah, kena ada semua melibatkan, bukan main hentam saja bila-bila nak masukkan. Dia berkaitan masa ni nak masukkan untuk penempelan, mesti ini dia punya dinding uterus ni dah bersedialah untuk nak proses penempelan. Dan semua ni proses-proses ini semua berkaitan dengan hormon. Dan berkaitan dengan kita haid. Maksudnya adalah ni doktor akan cakap lah, bila perlu ada dia punya tarikh-tarikh yang perlu diikuti lah. Okay, ini in vitro fertilization. Okay, ada langkah-langkahnya. Okay, kemudian dah menempel, cek semua akan mengandung seperti biasalah. Awak boleh tengok ke kalau awak masih ingat, kalau macam Siti Nurhaliza tu, in fact dia ambil cuti. Kalau awak tengok kepada Permaisuri Agong pun dia duduk dekat hospital berapa lama. Sebab nak jaga. Siti Nurhaliza pun dia ada gambar kan, dia share dekat Instagram dia duduk wheelchair, semua pun nak jaga. Pastikan nak jaga betul-betul sebab bukan senang. Ini untuk orang-orang yang ada masalah. Tuhan bagi semua orang berbeza-beza. Ada orang senang, ada orang susah untuk nak mengandung ni. So kita bersyukur saja apa yang kita ada. Kalau tak ada apa, kita cuba atasi. Ada masalah, kita cuba atasi. Tak ada apa masalah yang tidak dapat diatasi. So itu IVF untuk untuk nak mengatasi masalah kemandulan. So kalau tak ada anak, jangan susah hati. Ada caranya. Cari ilmu, cari usaha untuk cari ilmu untuk dapatkan, cari jalan penyelesaiannya bagaimana. Yang penting ilmu lah. Ini yang cikgu dah cerita ini step dia, ini ceritanya. Ovary are hyperstimulated with hormones in the development of multiple follicles containing eggs. Multiple eggs surgically collected using a Lorida with ultrasound guidance. Ini caranya. This egg fertilized dekat lab. Lepas tu mature. Ini adalah berapa sel lah. Maksudnya masa nak masuk tadi kan ada peringkat 2, mula-mula zigot, lepas tu 2 sel, lepas tu 4 sel, lepas tu 8 sel, lepas tu 16, 32. Peringkat mana? Ini semua doktor-doktor pakar yang buatnya. Kemudian ini macam cikgu cerita lah, ni semua sama yang cikgu cerita. Nanti boleh tengok balik. Okey. Alternatif lain untuk masalah masalah orang yang masalah kemandulan ni, use of donor sperm atau egg ataupun surrogate mother, maksudnya guna sperma orang lain ataupun egg orang lain, bukan suami isteri tu punya. Itu haram lah. Cara macam-macam Kalau boleh baca, macam ada, tak silap cikgu, ada beberapa artis pergi ambil daripada sperm bank. Dia nak mengandung anak, dia ambil daripada donor sperm bank, dia pregnant. Itu cerita orang, itu bukan masalah kemandulan pun. Sebab tu dia nak mengandung tapi dia tak mau kahwin. Kemudian ada yang masalah isteri tak boleh nak masalah kepada uterus perempuan, ambil isteri punya ovum, ambil suami punya sperm, berlaku persenyawaan, buat persenyawaan di luar, tapi dimasukkan ke dalam uterus ibu tumpang orang lain.
itu ibu tumpang kita panggil. Itu adalah tidak dibenarkan dalam Islam, haram. Tapi itu cara dari segi kita nak belajar tak ada masalah. Tapi tak boleh buat lah. Kena juga uterus isteri tu tak boleh buat lagi. Okey. So, itu sahajalah untuk hari ini. So, maka kita habislah dengan pembiakan dalam haiwan. Okey. Yang mana yang penting? Yang penting yang IVF ni, lepas tu yang kita haid, tolong fahamkan betul-betul. So, awak dah bolehlah buat soalan. Dan awak boleh, untuk dapat ilmu, awak boleh Google macam-macam semua ada ya. Tapi Google dengan penuh kita kata apa? Amanah lah. Jangan Google benda rapu. Dan dapatkan daripada site-site yang boleh dipercayai. Contohnya daripada Mayo Clinic site, yang site-site yang kita boleh percayai. Jangan cari site yang orang share ni entah betul dan tidak ya. Okey, sebelum habis cikgu nak share lah beberapa ayat. Okey, dah kita ada family, pastikan ni daripada surah At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, perliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Yang penting bila kita dah ada anak itu adalah amanah kepada kita. Kita mesti jaga betul-betul. Yang penting sekali lah, kita menghalang, kita pastikan semua pastikan masuk jannah lah. Pastikan dijaga betul-betul, semua sama-sama dapat masuk ke dalam syurga. Itu amanah yang paling utama ya. Bila dapat anak, kita cerita untuk pembiakan generasi, yang penting jaga. Bila ada anak, jaga betul-betul amanah yang telah diberikan. Bukan sebab tengok ada yang susah dapat anak kan, yang senang dapat anak tu, pastikan jaga amanah betul-betul. Ikut apa yang Nabi ajar bagaimana nak jaga anak. Lepas tu kita sebagai anak pula, tengok kan kita belajar macam mana mak, macam mana asal kejadian kita tu. Macam mana susahnya mak mengandungkan nak beranak. So, ingat ayat ni, Al-Isra ayat 23 ni. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai pada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata mereka sebarang perkataan yang kasar, sekalipun perkataan Ingat jangan derhaka kepada ibu ayah. Buat baik kepada ibu ayah. Nanti awak dah ada anak, jaga amanahnya, insya-Allah hidupnya bahagia dunia dan sampailah ke akhirat. Okey. Cikgu dah cerita juga kan macam mana doa juga untuk supaya sperma yang terbaik dengan sperma ovum yang terbaik tersenyama. Okay, dah. Okey. Maka tamatlah. Okey, selamat belajar. Teruskan stay at home ya, stay home. Jangan degil. Duduk dekat rumah, belajar, tolong mak ayah. Jadikan waktu ini jadikan satu ini peluang untuk kita bersama-sama dengan ahli keluarga. Yang lelaki tu jangan duk main game saja kerjanya. Ya, yang anak dara pula duk melayan Instagram, melayan Twitter tak ya. Bolehlah tapi tengok masa. Gunakan masa yang sepenuhnya buat benda-benda yang good deeds Tolong mak ayah. Dah tolong apa dah ini? Okey, bye-bye. Assalamualaikum.